Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana menggerakkan segala anggota kita untuk berada dalam solat yang paling afdal, yaitu solat subuh dan solat sunat sebelum subuh yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat kepada kita. Dan di antara musibah yang paling besar sekali pada seseorang itu, Allah menahan lidahnya, membeku lidahnya daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ataupun daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun susah untuk menyebut walaupun satu perkataan subhanallah, walaupun untuk membaca kalam Allah. Itu satu istidraj yang besar, satu istidraj yang besar dalam keadaan keselesaan dia, kenikmatan dia, tapi dia tidak boleh mengingati Allah Subhanahu wa taala ataupun untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanda seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sentiasa dengar bersyukur. Bersyukur maksudnya menggunakan segala nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah nama bersyukur. Dan sebaliknya, menggunakan segala kenikmatan, kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pada menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan syukur. Satu perkara yang besar yang kalau kita kaji tengok, contohnya Allah, kita bersyukur Allah memberi mata. Bila Allah memberi mata kepada seorang itu, apakah pandangan dia banyak lihat? Maknanya orang yang paling beruntung sekali, orang yang banyak, yang mana dalam halayan tulisan catatan itu banyak kalimah-kalimah istighfar, banyak kalimah astaghfirullah, banyak kalimah subhanallah dalam setiap catatan halayan harian itu. Maknanya kehidupan kita, pembawaan kita di akhirat nanti adalah hasil daripada halayan catatan itulah akan dibawa untuk pengadilan, untuk diaudit dan untuk dilihat dan untuk dijustifikasikan sebagaimana betul tak kamu buat, betul tak kamu lakukan. Itu sahaja. Untuk dinilai yang sesuatu perkara yang sepanjang kehidupan saya ini, saya akan baca apa yang saya buat. Saya akan baca, iqra'u, bacalah apa yang kamu catatkan itu. Jadi sebab itu suatu perkara yang sangat besar. Jadi kita nak memberi, supaya kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita tidak qasad, tidak keras, mana lembut dalam mengingati hari-hari mendatang kita itu, untuk kita pergi bertemu Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis mengatakan, man ahabballah, sesiapa yang mencintai Allah, man ahabba liqa Allah, sesiapa yang sangat rindu untuk jumpa Allah, ahabballahu liqa'ahu, Allah sangat suka untuk berjumpa dengan dia. Bukan kata nak jumpa Allah ni kena bunuh diri ke, tidak. Maknanya bila sampai saja waktu, sampai saja ajal waktu kita untuk ditemu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lambai, ya, kita sangat bergembira. Sebab bagaimana kita tak gembira? Sebab apa yang kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang solat 10 rakaat sebelum subuh didapatkan dunia dan seisinya, siapa yang bersedekah, dan suatu waktu yang dijanjikan itu, kita akan sangat gembira lah untuk melihat perkara itu sebenarnya. Jadi kita sebagai seorang mukmin, kita akan rasa macam sangat berbangga. Mana seolah-olah kita jangan kata macam rasa macam lemah, macam mana suka. Tak, sebenarnya itu senang. Yang menyusahkan itu adalah
perasaan kita yang dibuat oleh syaitan supaya kamu kata kamu ni jauh daripada rahmat Allah. Sebab itu syaitan dia sentiasa menggodakan kita supaya seseorang itu leka dan lambat untuk bertaubat. Mana seseorang itu dia melakukan satu kesalahan dan melambatkan taubat itu adalah satu kesalahan. Jadi saya nak mukadimah sebelum nak masuk dalam tajuk sirah ini supaya untuk mengingati diri saya sendiri dan kita semua, dan antara perkara yang penting yang sentiasa leka. Jadi satu nikmat yang besar yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan diberi kepada semua manusia. Kita kata semua manusia boleh solat subuh berjemaah, tapi tak semua orang datang solat subuh berjemaah. Jadi itu satu nikmat yang kita kata ramai orang dalam dunia ni, orang manusia, tapi yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menerima Islam tidak ramai. Jadi satu-satu kenikmatan yang kita tak rasa sebenarnya adalah nikmat yang besar. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya ini saya baca dalam satu ayat dalam surah Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu az-zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini menceritakan tentang bagaimana seseorang itu sewaktu dimasukkan dalam kubur, sewaktu kematian itu akan dimasukkan dalam kubur, dan setelah dia dikebumikan, selepas ditambuskan ditutupkan kuburnya, maka kita akan tiga soalan saja, soalan ringkas saja, dan budak tadika pun boleh menjawabnya, kan? Jadi contohnya tiga soalan ini, yaitu ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Rabbi Allah, Tuhan kamu, Tuhan saya adalah Allah. Ma dinuka, apa agama kamu? Dini al-Islam, agama saya Islam. Wa ma rajulul ladzi yub'atsu fika, siapakah lelaki ini yang diutuskan kepada kamu? Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga soalan sahaja yang tidak perlu menghuraikan Islam, agama Islam, agama dunia. Tak perlu dihurai-huraikan. Just simple question dan simple answer. Itu saja. Dan soalan itu dah ditahu semuanya. Tapi seseorang itu nak jawab itu bergantung kepada yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Allah yang menetapkan. Sebab kita jawab itu bukan di dunia, kita sekarang boleh jawab, tapi kita bersoal itu jawab ialah alam barzah, alam di bawah, bukan alam di atas. Walaupun dia itu adalah dekat dengan rumah saya, depan saja, saya tak nampak apa orang yang berada waktu malam. Malam saya boleh tengok juga kat depan saya, rumah saya depan saja. Tapi bagaimana seseorang itu nak yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah, nak tasbit itu. Sebab itu ramai kebanyakan saya lihat di kubur itu, sewaktu kita kata, Rasulullah kata as'alu ikhwanukum fis sabat, mohonlah kamu kepada saudara-saudara kamu tentang ketetapan hati itu. Fa innahu yus'alul an, sesungguhnya dia ditanya sekarang ini, dan ditanya oleh Munkar dan Nakir, kan? Itu soalan yang wajib kita laluinya. Bagaimana kita nak mantapkan tiga soalan itu? Dan tentulah orang yang bukan Islam tak boleh jawab, kan? Orang yang tak kenal Islam tak akan boleh jawab, dan orang yang tak kenal Nabi Muhammad SAW dia tak akan boleh jawab. Orang yang tak pernah pergi, orang yang tak pernah sebut, boleh tanya terkapai-kapai tadi. Sebab itu dalam hadis Al-Barra dia ceritakan tentang dia itu, bila orang yang tak boleh jawab ini, dia akan kata ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia akan jawab la adri, aku tak tahu. Maka dipukul. Dalam hadis sahih, dipukulnya oleh malaikat sampai terbendam dalam bumi 70 hasta ke bawah, dan dia angkat dan ditanya lagi,
Wa ma nabiyuka, siapa kamu? Aku tak tahu, orang kata macam tu, aku tak tahu siapa. Jadi sedangkan takkan tak boleh jawab Muhammad saja. Tapi alam barzah ni alam yang bertukar, completely tukar sepenuhnya. Alam bertukar. Alam bukan alam sekarang, alam lain, alam gaib, alam yang tidak cuma gambaran saja. Ini yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirat. Allah menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap, teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi yang menemui penetapan peneguhan itu adalah amalan yang dikumpulkan selama ini yang akan dia boleh menjawab amalan itu. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri, dan Allah berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi semua kita akan laluinya, tak tahu bila masa yang kita akan yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa yudillullahu zalimin. Jadi di sinilah kita akan kumpulkan amalan-amalan kebaikan-kebaikan kita semuanya untuk kita menjawabkan 3 soalan yang besar itu, iaitu agama Allah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita dan agama Islam dan ibadat-ibadat kita, dan keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara-perkara besar bukan kita lihat sesuatu perkara yang kepada manusia kalau dia melihat kubur itu adalah suatu perkara yang biasa. Dan kita pernah dengar orang bertakziah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tasbih. Dan satu masa bila kita orang takziahkan kita pula, kan, terpampang dalam WhatsApp jamaah surau dan khairat kematian, kan, nama kita yang keluar, kan, nama awam yang Abdullah, kan, semua keluar, kan. Di satu masa kan keluar, kan, kita kata tak ada bukan saya. Bila you nak pilih? Bila awak nak pilih waktu kematian? Bila? Setkan tarikh bagi dekat malaikat. Boleh? Tak boleh. Kita tak tahu bila yang baru ni, kan, orang mati dalam kereta, terbakar, anak mati umur 4, 5 kat badan baru bangun. Semuanya kita tahu, kan. Kematian itu adalah rahsia daripada rahsia Allah Subhanahu wa taala yang kita ditentukan untuk kita sentiasa beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbitullah, kita nak tasbih. Tasbih ni peneguhan, penetapan. Penetapan ini kalau contohnya kalau orang tu biasa dia just hafal sikit-sikit saja, bila disegah oleh guru dia, dia akan tak jawab, bertukar dah hafazannya, sebab dia hafal macam itu saja, bukan hafal sangat pun. Bagaimana juga di akhirat nanti, sebab malaikat tu, dalam malaikat tu yang akan datang dalam berbagai bentuk. Kalau orang tu orang yang fasik, orang yang banyak buat kesalahan, malaikat akan datang dengan keadaan orang yang bersalah. Kita lihat satu hadis mengatakan malaikat Munkar dan Nakir itu bibir atas sana itu sampai dekat pusat dia itu mulut saja. Bagaimana dia segah, dia bertanya kepada orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan ini. Jadi semoga dengan sedikit perkongsian ini untuk kita lebih lagi merasakan satu ibadat yang besar yang kita perlu mantapkan lagi sampai ke akhir hayat kita. Dan sebab itu Sayyidina Uthman bila bercerita tentang neraka, dia tidak rasa usah, tapi dia rasa bila sebut tentang kubur dia akan rasa. Sebab awal ma nazal, tempat yang pertama yang diturunkan yang satu ujian, sekiranya di sini tempat dia sesat dapat kesenangan, maka yang lain dia next step itu akan lebih mudah. Sebab dia dah lalui, dah dapat tahu dah kat sini dah lulus, kat mana akan lagi senang. Tapi kalau di alam kubur itu alam yang gaib, pertama gateway to hari akhirat, maka gateway to syurga ataupun
gateway to Jahannam. Itu maksudnya di sinilah yang perlu kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberi tasbih. Kita tak tahu siapa bagaimana amalan kita yang kita bawa selama ini, sama ada ia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu perkara yang paling sangat besar sekali, kita buat satu perkara, kita buat satu application dan sebagainya, tiba-tiba permohonan kita itu di reject, ditolak. Tesis kita ditolak, proposal kita ditolak. Tapi apatah lagi kalau amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu mana kita tak boleh buat apa lagi dah. Kalau tolak sekarang kita boleh repair, tapi kalau tolak di akhirat kita tahu, maka satu perkara yang sangat besar. Dan para sahabat-sahabat sendiri, dan mereka seorang yang dijamin syurga, masih lagi menangis bila sebut kematian, bila sebut hari akhirat. Apatah lagi kita yang serba kekurangan ini, yang banyak di akhir-akhir zaman ini, maka perlulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yusab tasbih. Sebab itu di waktu selepas kebumian itu, doa daripada ahli keluarga, ya Allah, tetapkanlah pendiriannya, permudahkanlah soal jawabnya, berilah ketenangan pada dia. Itu jawabnya. Allahumma ighfir lahu. Itu yang perlu ditekankan selepas pengkebumian seseorang itu, yang sangat besar, yang perlu difokuskan ke situ ialah penetapan untuk menjawab soalan-soalan yang diuntarkan oleh para malaikat, dan semua akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala sewaktu berada dalam alam barzakh. Allahumma ajil. Sebab itu dalam ibadat ini kita tak akan puas, kan? Hari-hari kita akan sebut, hari-hari kita akan masa dapat kenikmatan dalam ibadah itu. Satu orang bila kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mula-mula rasa macam mana. Sebab itu saya rasa macam para jemaah yang datang subuh, kan, datang subuh dalam keadaan gelap. Allah ke dalam satu hadis mengatakan, orang yang dalam subuh dalam keadaan gelap itu, dalam keadaan gelap itu, Allah akan cerahkan cahaya dia. Dia dalam gelap, Allah akan mencerahkan dia, memberi cahaya kepada dia di waktu yang tidak ada cahaya, melainkan cahaya itu dalam kubur, dalam perjalanan sirat dan sebagainya. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam keadaan di akhir zaman ini, salah satu daripada tanda-tanda kiamat yang sebahagian daripada tanda kiamat, yang tanda-tanda kecil ni semuanya dah ada belaka dah. Tanda-tanda amat kecil ada, dan yang 10 tanda kiamat yang besar masih belum lagi yang besar 10 tanda kiamat yang besar. Sama ada yang kecil ini dah hampir 90% dah ada. Dan antara salah satu tanda kiamat ialah kematian, banyak kematian secara mengejut. Berlaku kematian secara mengejut. Tiba-tiba. Dan satu lagi yang kita lihat, yang tanda yang kecil adalah berlakunya banyak peperangan. Berlaku banyak peperangan. Dan peperangan itu, dan orang itu dibunuh. Orang yang membunuh pun tak tahu kenapa dia membunuh, dan orang yang kena bunuh pun tak tahu kenapa dia dibunuh. Itu banyaknya pembunuhan. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, itu perkongsian ringkas daripada rasa macam saya ingin sampaikan khas untuk diri saya sendiri dan kepada para jemaah semua, supaya kita tidak dilalaikan oleh Allah, dilalaikan oleh gangguan-gangguan. Dan kita percayalah bahawasanya syaitan ini tak akan reda, tak akan puas hati dengan amalan-amalan kita. Dia akan sentiasa mentaswiskan untuk kita tak fokus pada amalannya. Apatah lagi sewaktu kita sakaratul maut pun dia akan menggoda lagi. Sekarang ni pun dia akan goda. Dan waktu yang paling besar ni, waktu sebelum kita menghabiskan nafas terakhir itu, mesti dia akan menggoda lagi. Tapi itu kita pun tak tahu dah godaan siapa. Sekarang kita tahu. Waktu itu kita tidak mampu lagi untuk memberitahu kepada orang apakah yang digoda oleh syaitan. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat bahwasanya Nabi Muhammad SAW berada di Mekah selama 13 tahun, berada di Madinah selama 10 tahun, iaitu 23 tahun. Nabi Muhammad
menjadi Nabi sewaktu umur 40 tahun dicampur dengan 23 tahun, jadi 63 tahun. Itulah Nabi Muhammad SAW yang kita, Nabi akhir zaman yang tidak ada Nabi ba'd, tidak ada Nabi selepas itu. Kita lihat bahwasanya sirah ini dah nak sampai itu tahun ini adalah Hajjatul Wada, haji wida, haji perpisahan. Sebab itu dalam Nabi Muhammad mengajar kita solat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kamu sembahyanglah seperti mana seperti aku sembahyang. Jadi kita sembahyang sekarang ni mesti sembahyang apa yang ikut Nabi. Yang ikut Nabi itu dihuraikan, ditafsirkan oleh para ulama. Dan dalam segi haji dan umrah ni Rasulullah kata, khuzu anni manasikakum. Ambillah kamu daripada aku ni manasik, jalan-jalan mengerjakan haji. Jadi bila kita pergi mengerjakan haji, kita mengerjakan umrah, semua yang dilakukan itu adalah ikut sebiji apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Hajjatul Wada, haji perpisahan di tahun yang ke-10 Hijrah. Kan? Semana kita kadang-kadang kita rasa macam kita tengok macam ini hukum fiqh macam tak, itu adalah hasil sebiji-sebiji apa yang tunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW di Hajjatul Wida tahun yang ke-10 sebelum Nabi Muhammad kembali kepada Allah. Dia wafat di tahun yang ke-11. Selepas ini Nabi Muhammad tak lama dah duduk berada bersama dengan sahabat SAW. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, setelah tahun yang ke-9 Nabi Muhammad, tahun ke-8 Nabi Muhammad dah bersihkan kota Mekah daripada benda syirik-syirik, dan tahun ke-9 Nabi Muhammad hantar 300 orang diketuai oleh Abu Bakar sebagai Amir Haji, ketua haji pada tahun itu, untuk pergi ke Mekah mengerjakan haji. Dan selepas itu Abu Bakar pergi, Nabi hantar Ali ikut Abu Bakar untuk memberitahu kepada Abu Bakar bahwasanya tahun ni adalah tahun ke-9 ni adalah tahun last orang kafir Quraisy boleh mengerjakan haji. Tahun depan, tahun yang ke-10 nanti tak boleh lagi dah mereka orang kafir musyrik berada di tanah haram. Sebelum ini orang musyrik dia tawaf juga, tapi tawaf juga tak pakai baju dengan apa, dengan cara-cara dia sendiri. Maka Nabi Muhammad tak pergi lagi. Maka selepas itu dah Nabi Ali membawa pesanan kepada Rasulullah, memberitahu iklan di Mekah itu bahwasanya tahun depan kamu tak boleh lagi buat macam ni, dan sesiapa yang ada perjanjian dengan Nabi diberi tempoh 4 bulan untuk jaga kat situ. Itu semua dia cerita dalam surah Bara'ah, surah At-Taubah dicerita Bara'ah itu. Surah ayat itu menceritakan bagaimana orang kafir akan tak dibenarkan langsung untuk tahun depan. Jadi bila tahun depan itu, tahun yang ke-10 itu, Nabi Muhammad SAW memberitahu kepada para sahabat berada di Madinah dan kawasan yang sekitarnya, bahwasanya tahun yang ke-10 nanti Nabi Muhammad akan mengerjakan haji. Itulah haji yang pertama dan haji yang terakhir Nabi Muhammad SAW mengerjakan haji. Maka daripada situlah, daripada Nabi Muhammad bersama dengan 100,000 lebih yang kumpul, satu perkumpulan yang sangat besar yang berada dalam Islam, yang berada dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan situ pun banyak sahabat-sahabat dah melihat bagaimana akhir-akhir Islam. Contohnya satu masa Nabi Muhammad minta kepada Muaz bin Jabal supaya Muaz bin Jabal ini pergi ke Yaman membawa Islam, menjadi gubernur di sana. Bila sebelum Nabi Muhammad nak hantar Muaz itu, Rasulullah akan berkata kepada Muaz bin Jabal, wahai Muaz, mungkin kau balik nanti kau tak akan jumpa dengan aku lagi. Itu kata-kata yang sampai Muaz tak boleh jalan. Dan kalau kau akan lalui masjidku, dan engkau akan melalui masjidku nanti, dia kata, akan berjumpa dengan aku. Jadi sewaktu Muaz
Rasulullah nak lepaskan Muaz pergi itu, Rasulullah beri wasiat kepada Muaz, kamu jangan buat macam ni, kamu kena hukum Allah, kamu kena berijtihad. Dan selepas Muaz pergi setahun lebih, maka Rasulullah wafat. Rasulullah wafat tahun yang ke-11. Maka selepas itu bila Muaz balik, Rasulullah dah dikebumikan, dah tak sempat Rasulullah. Jadi Muaz ni nak pergi, Rasulullah akan kata, mungkin ini adalah terakhir. Banyak daerah hajatul wida pun sama juga, dan daerah haji wida juga Rasulullah kata, dengarlah wahai muslim muslimat, sesungguhnya ini adalah hari yang terakhir dan mungkin aku tak akan menjumpakan lagi dengan kamu. Ini Rasulullah, petanda mukjizat Rasulullah SAW, Rasulullah memberi hint kepada para sahabat tentang umurnya. Dan turun juga ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan hari ini adalah aku sempurnakan agama kamu. Bila ayat ini Umar akan Allah, Masya Allah, Islam dah sempurna. Tapi Abu Bakar tidak. Abu Bakar lebih deep lagi dalam tu. Abu Bakar menangis. Dia kata, siap-siap yang sempurna semua, mestilah lepas itu ada kekurangannya. Jadi bila sempurna semua, mestilah Rasulullah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Abu Bakar menangis di atas ayat yang turunkan itu. Jadi al-yawma akmaltu lakum. Sebab itu orang tanya, sebahagian katanya ayat ini adalah ayat yang di akhir diturunkan. Jadi kalau kita tanya ayat yang pertama diturunkan dalam Islam ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat itu ayat yang pertama diturunkan. Dan ayat terakhir ialah diturunkan ialah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi itu ayat yang diturunkan. Sebahagian pendapat kata macam itu. Jadi setelah Rasulullah sempurna dan penaklukan kota Mekah sudah di orang, dan sebelum ada kewafatan Nabi itu panggil kita tahun-tahun wufud, tahun-tahun delegasi. Maknanya seluruh pelosok orang-orang kabilah-kabilah itu datang jumpa Rasulullah di tahun yang ke-9 ini. Jumpa Rasulullah sendiri. Ada ramai yang tak jumpa Rasulullah, tak pernah jumpa Rasulullah di kawasan-kawasan terpencil itu, datang nak jumpa Rasulullah, mengambil Islam dengan sendiri, menjumpa Rasulullah dengan sendiri, dapat melihat Rasulullah. Dan di Hajatul Wida pun sama juga. 100,000 lebih ini ramai yang tak kenal Rasulullah SAW, tak pernah jumpa Rasulullah SAW sebab luas. Maka Rasulullah melihat sendiri keberhasilan dakwahnya, keberhasilan Rasul dakwah selama 23 tahun ini. Keberhasilan Islam telah bersebar, Islam telah bersebar di kota Jazirah dan penaklukan-penaklukan sekitarnya. Rasulullah mengisytiharkan tujuannya untuk menunaikan haji mabrur yang bakal menjadi kenangan dan menjadikan ikutan kita sepanjang masa. Sekarang ini kita ikut, macam contohnya Nabi Muhammad bermikot di Zulhulaifah. Saya tak ingat kat mana Zulhulaifah. Dan selepas itu Rasulullah ikut apa orang yang pergi haji itu akan ikut sendiri. Mula-mula Rasulullah akan keluar di akhir bulan Zulkaidah. Di akhir bulan Zulkaidah masuk hari Tarwiyah, hari masuk di Mina, di Arafah, dan Rasulullah baca khutbah. Semuanya ikut urutan seperti kenangan-kenangan yang pernah pergi haji itu tak akan lupa sepanjang hidup mereka lah bagaimana urutan itu, seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sewaktu tahun yang ke-10 Hijrah. Pada hari Sabtu, 4 hari sebelum tamatnya bulan Zulkaidah, 4 hari mana 20-26, Nabi Muhammad SAW sudah bersiap sedia untuk berangkat. Baginda pun menyisir rambutnya, kemas, memakai wangi-wangian, sarung dan baju untuk serta memasangkan tanda pada badan, kepada binatang-binatang yang dibawa itu. Selepas zuhur baginda berangkat sehingga apabila sampai di Zulhulaifah sebelum masuk waktu asar, disitulah baginda menunaikan solat 2 rakaat. Disitulah baginda bermalam hingga keesokan. Di urutan-urutan yang dilakukan oleh orang haji itu akan ikut. Sebab itu Nabi Muhammad kata, khuzu, ambillah anni manasik. Jadi kalau nak buat haji sendiri tak boleh lah. Nak buat ikut cara macam ni. Saya buat haji macam ni sebab mudah. Kalau seseorang itu nak tak jam, nak selesa buat haji, buat haji di bulan Muharram, tak timur dah kan. Sebab setiap waktu itu
setiap masa itu ada waktunya sendiri. Sebab itu kalau sembahyang zuhur dan waktu asar tak boleh lah. Sebab setiap masa itu ada waktu dia. Mana waktu puasa Ramadan, bulan Ramadan lah. Waktu haji, bulan haji. Itu maknanya seseorang itu mesti lakukan pada hari 9, 10, 11, 12 itu waktu haji. Kalau dia nak buat hari lain selepas itu, tak dinamakan haji lah. Di sebelum Nabi Muhammad menunaikan solat, semua ni ikutan panjang di situ. Maka Nabi Muhammad minta kepada sahabat, dan pada hari Arafah itulah hari yang besar sekali Nabi Muhammad membuat putusan yang terakhir kepada para sahabat-sahabat saya. Contohnya Nabi Muhammad kata, semua itu duduk di hari Arafah, Nabi Muhammad kata banyak, hai manusia, dengarlah kata-kataku. Sesungguhnya aku tidak mengetahui, entah aku tidak akan bertemu kamu lagi selepas tahun ini di tempat ini buat selama-lamanya. Di kata-kata yang boleh menggoncang hati-hati para sahabat. Bayang kalau kita kata ayah nak pergi ni, mungkin kita ni tak jumpa lagi lepas ni. Mungkin hari last ni saya ceramah kat sini, mungkin lepas ni tak jumpa lagi. Kenapa dia cakap macam tu kan? Dia nak mati. Tak. Mana itu adalah Rasulullah SAW. Rasulullah kata, dengarlah, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Lepas ni kamu tak akan jumpa lagi dengan aku, dengan Rasulullah ini. Sesungguhnya, ini yang berlaku sekarang ni banyak. Inilah sebab Rasulullah pesan, sesungguhnya darah dan harta kamu sekarang ni yang menjadi fitnah kepada dia ialah pembunuhan, peperangan berlaku banyak. Dan satu yang boleh adalah harta. Sesungguhnya darah dan harta kamu adalah haram terhadapmu, sebagaimana kehormatan hari ini pada bulan ini di negeri ini kamu. Mana haram kita nak membunuh seseorang sesuka hati, haram kita nak ambil harta orang sesuka hati. Ingatlah, semua perkara yang berhubung dengan kelakuan jahiliah telah terputus di bawah tapak kaki ini. Mana amalan-amalan jahiliah dah dibubarkan, diputuskan. Darah yang ditumpulkan semasa jahiliah, di masa jahiliah dulu mereka ada membunuh, dia mana dia perlu balas, bunuh balas. Mana Rasulullah kata dihapuskan, tak perlu balas lagi dah. Tuntutan darah pun tak balas, sebab darah mesti dibalas dengan darah. Kalau seorang tu membunuh orang tu, hukumannya kena membunuh balik ataupun membayar fidyah. Kalau kita mencederakan seorang itu, hukumnya kalau mencederakan mata, maka balas saja kena mencederakan mata juga, bukan bayar dengan duit. Inilah riba jahiliah. Rasulullah memberitahu 3 perkara yang besar-besar, iaitu pertama darah, segi nyawa, 2 tentang harta, yang ketiga tentang riba. Ni riba ni lah yang menjadi masalah sekarang kan, riba kan, interest ni yang membelenggukan sistem ekonomi sekarang. Dan Rasulullah menjawab juga, bertakwalah kepada Allah. Dan Allah berpesan kepada satu lagi perkara yang besar sekali, iaitu jagalah perempuan, jagalah wanita, karena kamu mengambil mereka itu dengan amanah Allah. Kita dapat halal wanita itu adalah dengan kalimah Allah, dengan akad nikah, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu dia dihalalkan. Maka menghalalkan kamu berada bersama dengan isteri itu adalah dengan nama Allah. Maka kamu berkewajipan untuk menunaikan tanggungjawab terhadap kamu, yaitu dengan tidak membenarkan seseorang yang kamu tidak suka masuk ke rumahnya. Ini menjaga kehormatan. Mana tidak benarkan orang lelaki masuk dalam rumah tanpa suami ada, ataupun pergi berjumpa dan apa sebagainya. Jika mereka melakukan demikian, maka pukullah mereka dengan pelukan yang tidak mencederakan. Mana bagilah ajaran kepada mereka, bukan belasah, buat karate kan. Dan kamu pula berkewajipan memberikan hak mereka, merupakan makanan, minum dan sebagainya. Allah dah jaga dah, minta. Sebab itu Rasulullah, orang kata Rasulullah tak menjaga hak wanita, tak ada. Rasulullah berpesan di saat-saat terakhir ini supaya seorang itu menjaga hak-hak wanita. Wanita ni ada perkara orang yang lemah, maka kamu sebagai seorang lelaki perlu menjaga perasaan wanita dan tidak mencederakannya, menjaga hak-hak mereka. Jadi aku tinggalkan kepada kamu sesuatu yang jika kamu berpegang dengannya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan Kitabullah. Jadi 2 ni malah besar sekali. Sekarang ni menjadi banyak berlaku. Kalau kita tengok dalam
YouTube, dalam TikTok, berbagai-bagai kesesatan yang berlaku. Ada yang berzikir, semuanya mengikut hawa nafsu. Sebagai orang pemimpin itu membawa apa panggil yang membawa itu mengikut nafsu tanpa balik kepada asalnya, tidak balik kepada mazhab Syafi'i, tidak balik kepada mazhab-mazhab empat. Apa yang mereka, bagaimana akidah para sahabat dulu, akidah para salafus saleh itu yang jadi sesatnya masing-masing buat sikit. Boleh 10 tahun benda itu jadi biasa. Contohnya berzikir, lompat-lompat. Dia kata tak apa, Nabi buat macam ni, Nabi pernah buat. Dia bagilah alasan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang tidak ada langsung hadis, tetapi dibuat hadis dengan tujuan macam tu. Maka dia terus beramal. Sebab itu dalam surah Al-Kahfi mengatakan, banyakkan berlaku mereka menyangkakan perkara itu betul, tapi benda itu bukan agama. Contohnya Syiah. Dia, Syiah ni memang totally tak ada agama. Contohnya Syiah ni, dia mengkafirkan para sahabat. Orang yang paling dia tak suka sekali ialah Aisyah. Aisyah ni adalah wanita yang paling tua sekali. Jadi kat situ dia nampak bahasanya separuh Rasulullah wafat, Abu Bakar, Umar, Uthman semuanya jadi murtad. Jadi kat sini timbul bahasanya Rasulullah ni sebagai berdakwah selama 23 tahun ni tak boleh nak jaga para sahabat. Bila Rasulullah wafat, sahabat dah buat hal. Jadi inilah kekurangan Rasulullah, didikan Rasulullah ni tak berjaya. Tapi mereka tidak menuduh Rasulullah, tapi mereka merosakkan orang-orang para sahabat ini. Itu akhirnya mereka buat agama baru. Akhirnya mereka kata tak perlu lagi lah pergi ke Mekah. Mereka buat sendiri di Karbala, ada sembahyang pakai batu dan sebagainya, dan cara dia sembahyang. Jadi akhirnya menjadi satu agama lain pula baginya selama ni. Jadi sebab itu kalau dalam Islam perkara yang kalau tidak ada nas, itu sebab itu orang kata bid'ah ni reka-rekaan dalam agama yang tidak dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuannya macam itulah. Kalau dia open macam tu, siapa nampak orang ni nak buat macam ni, orang ni nak buat macam ni. Jadi agama akan dipercelaru. Sebab itu semuanya ada nas, ada teks yang mengatakan, kalau kita kata jadi sebab itu dalam WhatsApp ada play yang diberikan, dia padahal benda tu dah menjadikan benda yang tak betul. Tapi takkan orang nak berbalah dalam WhatsApp tu kan, ada cerita ambil ni benda tu tak tahu daripada sumber mana. Tidak ada bawah tu daripada doktor ni, daripada jabatan-jabatan, tak ada. Sebab itu dalam zaman-zaman sekarang ni perlu refer kepada orang-orang yang berautoriti lah. Jadi di sini banyak lagi putusan-putusan yang Nabi bagi kepada Hajatul Wida ni. Jadi selepas pada Hajatul Wida ni, selepas Nabi balik daripada Hajatul Wida ni, tak lama, tahun yang ke-11 bulan Rabiul Awal 12 Nabi Muhammad wafat. Jadi satu kehilangan daripada para sahabat-sahabat yang berada di situ. Kehilangan Nabi Muhammad SAW ada satu kehilangan yang besar. Nanti kita akan sambung lagi. Sebab itu tarikh Nabi Muhammad lahir ni totally kebanyakan orang kata di bulan Rabiul Awal. Pertama tarikh ni ada sikit-sikit, tapi tetap Rabiul Awal. Tapi kalau wafat Nabi Muhammad SAW tetap pada 12 Rabiul Awal. Jelas 12 Rabiul Awal. Tapi Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal juga. Tapi mungkin timbul persisihan para ulama tentang tarikh ada 12, ada 9, tapi tetap di bulan Rabiul Awal. Jadi atas kita mencintai Nabi Muhammad SAW ni, kita banyak mencerita tentang Nabi Muhammad SAW. Sebab kita tak boleh pisahkan dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab itu dalam ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surah Al-Ma'idah ayat 3 ini ceritakan ayat yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sewaktu Hajatul Wida ini. Semoga kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kita terus akan cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Dengan kita banyak bercerita kepada Nabi Muhammad SAW, menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sesiapa yang banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, orang itu ialah orang yang paling rapat kedudukannya dalam syurga bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pun kadang-kadang kita nak sebut pun
Walaupun kata kita ada masa banyak, tapi tak banyak juga kita boleh sebut. Sebab itu menghalang-halang itu adalah kebiasaan. Jadi kita sentiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya lisanan ratiban. Dan seorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ni dah lanjut usia, aku tak larat dah nak buat amalan banyak-banyak, aku ni dalam keadaan susah. Berilah satu amalan yang aku senang buat, tak payah-payah. Macam tak naklah pelik-pelik susah-susah macam tu. Ayat agama Islam ni banyak sangatlah, buat sini jadi. Tapi semayang lah. Maka Rasulullah kata, pastikan kamu, lidah kamu sentiasa membasahi, sentiasa mengingat ya Allah Subhanahu, lisan dan zakiran, hidup lidah yang sentiasa sebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam zikirnya banyak mana, macam subhanallah dan sebagainya. Bila kita subhanallah zikir banyak kan, kita akan ingatlah. Macam kalau saya pergi dekat pasar malam, kalau saya nyanyi, saya nyanyi, mesti hati kita meleleh. Tapi kalau sebut saya astagfirullahalazim, kalau tengok benda maksiat pun macam tengok macam tu sajalah, tengok macam tak nak follow sangatlah, sebab sentiasa berzikir subhanallah subhanallah. Kurang sikit. Kalau tak zikir langsung tu, mungkin penuh dengan mata tengok benda-benda yang kejahatan. Jadi kalau kita berzikir ini Allah subhanallah, mungkin kita akan jadi macam susah. Satu lagi, seorang atau guru dia ajar anak murid dia, kata dia susah nak ingat. Maka tok guru dia kata, kau taruh air dalam gelas ni dan kamu bawa ke pasar. Macam mana kamu nak bawa air ni dalam pasar? Ke dalam macam pergi pasar malam, mesti saya akan bawa macam ni. Dan pasti dia tak akan tengok benda tepi-tepi jalan, sebab dia fokus kat sini. Tapi kalau kita tak bawa ni, mesti tengok sana hujung sana, tengok sana sini kan. Tapi seorang ketua guru ni dia ajar kepada anak murid dia, bagaimana kamu nak fokus. Kamu bawa air dalam baldi, kamu pergi pasar malam, duduk je. Mesti kita akan jaga benda itu saja, takut tumpah. Sama juga bila kita berjalan, jadi kita kena jaga macam itulah, jaga imam macam seolah kita bawa air, saya tak tumpah. Tapi kalau kita tak bawa apa benda, mestilah pandangan itu terbuka luas kan. Semoga apa yang kita share ini mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan keampunan Allah Subhanahu wa taala akan kita mendapat dalam berbagai-bagai sudut. Mungkin dalam keadaan berzikir, mungkin dalam keadaan sedekah, mungkin dalam keadaan itu, dan mungkin dalam keadaan kita berada sekejap ini dalam majlis ilmu ini mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam satu hadis yang saya selalu seringkan, setiap majlis ada malaikat yang sentiasa, sebab majlis malaikat ini dia suka pada majlis fihi yazkurullah, majlis yang ada di situ, maknanya yang sebut nama Allah, yang sentiasa mengingat Allah. Mereka akan turun semua, akan berlabuh kat situ, dan mereka akan berdoa ke dalam majlis itu. Dan selepas selesai daripada majlis itu, mereka akan berkata, kumu mana beredarlah kamu, maghfurun lakum, dalam keadaan kamu diampunkan dosa kamu. Jadi just stay still and listen, maka dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita, walaupun sedikit kita dah tahu daripada amalan-amalan yang banyak itu, amalan mana yang paling top sekali, yang dikira dan dinilai jadi daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana harap semua, kita naklah semua, bukan kata kita mengharapkan yang kecil saja, harapnya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amalan yang besar yang membolehkan kita menjadi seorang yang layak untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma, tafarraqna bi ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma, wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa lam yatba'una shaqiyyan wa lam matrudan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah majlis ilmu di waktu subuh ini asbab kepada kami untuk mendapat kerahmatan dan keampunan-Mu ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah biarkan kami sewaktu sedikit sekalipun dalam pembahasan kami sendiri tanpa
tanpa petunjuk daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Sekiranya dalam waktu ini ialah kami di antara kami dalam keadaan sakit, maka Kau sembuhkanlah ya Allah. Sekiranya dalam keadaan hajat yang tidak sampai, maka sempurnakanlah ya Allah. Dalam kesedihan, maka lepaskanlah daripada segala kesulitan-kesulitan ya Allah. Ya Allah, terimakanlah segala amal ibadat kami ya Allah. Ya Allah, bantukanlah kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa para muslimat dan para jemaah semua ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada siksaan api neraka ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami dalam surga Jannatul Firdausil A'la bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله على آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله